seorang tetamu di Skype ya. Okay, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, penganalisis ekonomi Putra Business School. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof sihat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Prof. Ekonomi antara sektor utama yang paling mencabarlah untuk kerajaan sekarang, terutama Perdana Menteri baru kita sendiri, Dr. Sri Ismail Sabri, untuk mendepani isu ini. Dan pada pandangan Prof, boleh tak kerajaan baru ni membuat satu pembaharuan supaya ekonomi kita dapat dirancakkan lagi? Ya, memang masa ini adalah paling orang kata kritikal untuk menangani bukan sahaja krisis kesihatan, krisis politik ataupun sosial, malahan ekonomi juga adalah antara yang paling mencabar pada masa sekarang, terutama apabila kita tahu sepatutnya untuk bulan ini dan beberapa bulan akan datang ini adalah satu masa yang paling penting untuk negara menetapkan polisi dasar ataupun perancangan yang perlu dilakukan untuk membawa negara kita keluar daripada kemelut. Pertamanya, kalau kita lihat bulan ini sepatutnya kita berbincang tentang pra-bajet untuk belanjawan 2022, dan yang lebih penting sepatutnya bulan depan di dalam parlimen kita hendak mendengar pembentangan rancangan Malaysia ke-12, rancangan 5 tahun yang sepatutnya memang bermula tahun ini tetapi telah lewat bulan 8 baru nak dibentangkan. Tetapi amat penting sebab ianya harus memberikan gambaran dan juga mampu memberikan keyakinan untuk pelabur asing ataupun dalam negeri untuk membuat keputusan adakah Malaysia masih lagi mampu memberikan pulangan yang baik. Dan sudah tentu pada bulan Oktober nanti, iaitu pembentangan belanjawan 2022 dalam parlimen juga merupakan satu lagi aspek kritikal untuk bagaimana kerajaan menangani ekonomi pada sekarang dan juga tahun hadapan. Dan kalau berlaku situasi yang mana ekonomi masih lagi tidak pulih ataupun tidak mampu memastikan perniagaan kembali mampu menggaji pekerja ataupun mendapat pendapatan, kemungkinan terpaksa memikirkan untuk mengenakan ataupun memberi satu lagi pelan rancangan fiskal untuk tahun ini. Dan ini semua yang Perdana Menteri baru kena fikirkan untuk beberapa bulan ke datang ini. Prof Razman, kalau dilihat dari sudut kestabilan politik adalah satu faktor yang amat penting untuk menarik pelabur, ya. Bagaimana Prof melihat kerajaan baru ini mampu membawa FDI masuk ke Malaysia? Jadi kalau kita nak memberi keyakinan, kita tidak boleh macam bahasa mudah dia buat sendiri-sendirilah. Maknanya ianya satu orang punya, ini bukan satu orang punya kerja lah. Ia adalah satu pekerjaan yang harus dibuat bersama-sama dalam satu kumpulan. Dan apabila kita cakap kumpulan ni bagaimana? Kumpulan ni kalau dalam kerajaan ni menteri kabinet. Dan kalau kita nak cakap kumpulan, kalau sekarang ni Premier League baru dah start kan, Manchester United, tim yang paling hebat tu kan, menang 5-1, menang bukan sebab manager sahaja tetapi kerana pemain-pemainnya. Jadi kalau nak membentuk pasukan yang paling orang kata sesuai untuk memulihkan ekonomi, kita kena pilih yang terbaik daripada kalangan menteri ini. Dan juga kalau kita lihat, sebenarnya seluruh rakyat Malaysia mahu membantu kerajaan untuk memulihkan ekonomi. Jadi kena masukkan orang kata semua pandangan, cadangan. Kalau menteri pun terdiri daripada kerajaan saja, tak melibatkan pembangkang, tetapi sekurang-kurangnya jawatan kuasa dalam parlimen ataupun jawatan kuasa pemulihan negara haruslah melibatkan semua pihak, bukan sahaja parti-parti politik tetapi pakar ekonomi, teknokrat, pakar industri, sebab kita mahu semua bersama-sama untuk memastikan ekonomi kita ini pulih kembali, kerana kita tidak mahu ramai kekal kehilangan pekerjaan, perniagaan terjejas ataupun akan jadi bankrupt, dan kita tidak mahu FDI tidak dapat dijana lagi, semua lari keluar daripada negara kita. Jadi tolak ke tepi pergaduhan politik itu, semua sebenarnya kena sama-sama untuk memulihkan ekonomi ini.
Ya, Prof. Kalau dilihat, kunci utama untuk memulihkan ekonomi adalah sekiranya kerajaan berjaya menangani COVID-19 dan pastinya proses vaksinasi untuk mencapai herd immunity itu satu faktor yang paling penting. Jadi adakah Prof melihat ini akan sekiranya kita berjaya mencapai herd immunity pada bulan 10 seperti yang dijadualkan atau disasarkan, adakah ini bermakna ekonomi Malaysia juga akan berkembang lebih baik? Itu yang kita kena fokuskan. Proses vaksinasi harus terus berjalan lancar. Kalau boleh jangan ada mana-mana PPV ditutup. Kita kena berikan penumpuan kepada memastikan bahawa majoriti rakyat dewasa kita mendapat 2 dos, dan juga kita mahu juga pastikan pada masa yang sama sektor-sektor ekonomi ini di negeri-negeri yang telah fasa 2, 3 kembali dibuka, dan sektor ekonomi tertentu dalam negeri fasa 1 pun juga dibenarkan dibuka mengikut SOP yang ketat. Ini kerana Kementerian Pembangunan Usahawanan dan Koperasi telah memberi bayangan jika sektor ekonomi kekal tutup sehingga Oktober, maka banyak perniagaan perusahaan kecil, mikro dan sederhana ni akan mengalami risiko bankrupt ataupun gagal. Disebabkan itu, kita tak boleh nak tunggu sampai Oktober baru nak buka semua. Kita kena buka secara berperingkat dan ini berdasarkan berapa cepat kita dapat vaksin nanti. Prof Razman, sekiranya Prof dibenarkan untuk mencadang, pada kadang-kadang kita nampak ketatkan ke sini ada yang tak setuju. Longgarkan kat sini tak setuju. Kalau Prof boleh memberi cadangan, apa yang cadangan Prof untuk memulihkan ekonomi Malaysia? Okey, kalau dari segi bagaimana nak menghindarkan COVID itu, memang kita dah tak boleh buat apa sebab dia dah orang kata endemik dah ada di klinik kita. Tapi kita kalau selagi kita mengamalkan SOP iaitu macam dine in kat restoran tu, sebenarnya saya lebih prefer cenderung untuk makan kat luar tau, maknanya bukan duduk dalam restoran yang tertutup dan ada aircon tu, tapi kat luar tu perudaraan yang cukup tu boleh. Dan sektor-sektor ekonomi yang tidak melibatkan pengumpulan ramai pekerja dalam satu tempat ataupun pelanggan dalam satu tempat pun, macam katakanlah kilang-kilang yang beroperasi secara otomasi, pekerja dia tak ramai, berjarak sama sendiri. Semua jenis sektor ni pun kita kena boleh benarkan, dan juga kita kena tengok rantai bekalan tu. Kalau daripada retailer, daripada wholesaler dia orang boleh buat niaga, tapi manufacturer, pengeluar tak boleh nak keluarkan barang, maknanya sepanjang rantai bekalan tu akan terjejas juga. Dia orang tak dapat bekalan. Dan di situ juga kita kena tengok bagaimana kita kena pastikan daripada A sampai Z tu tidak terjejas. Itu yang mungkin saya rasa patut diteliti lah. Ya, itu yang harapan kita. Baik, terima kasih Prof. Ahmad Razman kerana bersama dengan berita Al Hijrah khas PM 9 hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih.